Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah yang sejak azali Allah Taala zahirkan, Allah Taala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid, fikih atau tasawuf. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah Ta'ala yang berusaha pengerusi Masjid Nurul Hidayah Bandar Seri Alam, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid, Barisan AJK Masjid, yang dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, saya gantikan Ustaz tu kan. Saya berniat untuk bacakan dua perkara, iaitu tentang kelebihan puasa sedikit dan juga ulang kaji sedikit tentang hukum hakam puasa. Saya buka kitab Al-Jawharul Mahfuz wa Munabihatil Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani. Ke surat 120. Saya ambil ke surat 124. Kata Abul Hasan, dan pada masa sampai aku akan tahun, lagi-lagi tiada luput akan daku malam Al-Qadar. Dengan ini kaedah tersebut barawang berkujudi. Ini tentang Lailatul Qadar. Maka apabila adalah pada malam Lailatul Qadar, Lailah tu malam, jadi Lailatul Qadar tu malam Al-Qadar. Boleh disebut malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar ajalah. Bab yang ke-13 tentang kelebihan puasa, di bawah subtopik tanda malam Lailatul Qadar, tapi pada pertengahan. Maka apabila adalah pada malam Al-Qadar, menyuruh Allah akan Jibril alaihi salam, maka turun ia di dalam perhimpunan beberapa malaikat ke bumi dan sertanya panji-panji yang hijau. Maka dipacakkan dia di atas Baitullah, dan baginya 600 sayap. Setengah daripadanya 2 sayap, tiada dibukakan keduanya melainkan pada malam Al-Qadar. Maka dibukakan keduanya pada malam itu, maka melakukan keduanya kepada masyrik dan maghrib. Masyrik ni tempat terbit matahari, timur, dan maghrib tempat terbenam matahari, barat. Maka menjadikan Jibril akan segala malaikat pada segala umat ini. Maka memberi salam ia atas tiap-tiap orang yang berdiri, dan orang yang duduk, dan orang yang sembahyang, dan orang yang berzikir. Malaikat beri salam, cuma kita tak dengar lah. Kalau dengar seram juga
Macam mana bunyi dia? Dan berjabat tangan dengan segala malaikat akan mereka itu. Ni lagilah tak rasa. Kalau rasa macam juga kan. Macam mana agaknya saya nak doa dapat rasa Ustaz, salam malaikat boleh. Bersedia je lah macam mana rasanya tu kan. Dan mengucap amin segala mereka itu akan doa segala orang mukminin hingga naik fajar. Ya Allah ya Rabbil Karim. Malaikat aminkan. Ya Allah. Malaikat ni tak ada dosa, dia aminkan doa kita. Makbul lah insya-Allah. Maka tak kala keluar fajar subuh menyeru Jibril, katanya Ar-Rahil, Ar-Rahil, iaitu berjalan-jalan kembali hai segala malaikat. Dah balik-balik, lebih kurang macam itulah. Maka berkata mereka itu, hai Jibril, apa diperbuat Allah pada hajat orang mukminin daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita ni macam mana ni? Apa dibuat pada kita? Maka berkata Jibril bahawasanya Allah Ta'ala menilik kepada mereka itu dan memaafkan daripada mereka itu dan ampunkan mereka itu melainkan 4 orang. Ya Allah, na'udzubillah dari siapa 4 orang ni? Maka kata mereka itu, malaikat bertanya, siapa yang 4 orang? Katanya iaitu 1, orang yang mengekalkan meminum arak. 2, orang yang menderhaka bagi 2 ibu bapa. Ya Allah, menderhaka ni bukan nengking tu dah lebih sangat. Kalau dalam Al-Quran saja, tu bahasa Arab lah. Kalau bahasa Melayu ni satu bukan perkataan, satu suku kata je tu pun dah tidak menderhaka. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, orang yang memutuskan rahim, silaturahim. Orang Melayu kata berpatah arang. Arang kalau dah patah dia tak boleh sambung. Kayu boleh sambung lagi, paku-paku apa kan. Arang dah patah. Yang keempat, orang yang masyahin. Jadi sembah Jibril, bertanya Jibril, siapa yang masyahin itu ya Rasulullah? Sabdanya, ialah orang masyarim, iaitu orang yang tiada bertegur dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Dengan tak bertegur siapalah. Dan apabila adalah akhir malam berbuka, iaitu malam raya. Kenapa dia panggil malam raya? Sebab kalau nampak anak bulan, malam tu dah kira raya lah. Dah tak ada sembahyang tarawih. Mana ada orang sembahyang tarawih malam raya? Tak ada. Dinamakan dia malam jaizah, iaitu malam memberi persalinan. Maka apabila adalah pada hari raya, pada pagi hari raya, membangkit Allah akan malaikat pada tiap-tiap negeri. Maka turun mereka itu pada bumi. Maka berdiri mereka itu pada jalan. Maka menyeru mereka itu dengan suara yang keras, mendengar sekalian makhluk, melainkan jin dan manusia. Jin manusia tak dengar. Maka berkata mereka itu, hai umat Muhammad, keluarlah kamu kepada Tuhan yang amat mulia, yang memberi ia akan pemberian yang berpanjangan dan mengampuni akan dosa yang azim, yang besar. Maka apabila nyatalah mereka itu pada tempat sembahyang mereka itu, sembahyang raya, mula dengan sembahyang subuh dululah kan. Firman Allah Ta'ala bagi malaikatnya, hai malaikatku, apa balasan orang yang mengambil upah bekerja apabila sudah selesai pekerjaannya? Maka sembah segala malaikat, hai Tuhan kami dan penghulu kami, balasannya bahawa disempurnakan upahnya. Dapat upah lah. Dah kerja dapat upah. Maka firman Allah Ta'ala, bahawasanya telah aku saksikan kamu, hai malaikatku, bahawasanya aku jadikan pahala mereka itu daripada bulan puasa Ramadan, dan berdiri sembahyang mereka itu redaku dan ampunku. Allah Ta'ala beri upah. Upah apa? Pahala. Pahala ni tak nampak. Kalau nampak berebut orang, yang nampak sekarang duit. Sebab tu berebut duit. Sebab tu kena selalu sebut pahala-pahala kena sebut. Biar ingat. Duit ni tak sebut pun nak ingat. Ingat. Oh, duit tak? Padahal bukannya nak serapan pun. Sebelum buat duit tak? Buat apa buat duit? Oh nak sedekah Ustaz? Alhamdulillah. Cuma kalau duit biru, ada dua biru tu. Satu biru besar sikit, satu biru kecil. Biru mana yang masuk dalam tabung tu kan?
Yang penting masuklah insya-Allah ikhlas Dan maka firman-Nya, hai segala hamba-Ku, pohon olehmu akan daku. Allah Ta'ala berfirman, hai segala hamba-Ku, pohon olehmu akan daku, maka demi ketinggian-Ku dan kebesaran-Ku, tiada memohon kamu akan daku pada hari ini suatu bagi agama kamu atau dunia kamu, melainkan Aku beri akan kamu. Ramadan pun ditunaikan hajat, raya pun ditunaikan hajat. Doa lah, doa. Sabda Nabi SAW, qala Allah Ta'ala, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Artinya lebih kurang firman Allah Ta'ala, yakni pada hadis Qudsi, bermula puasa itu bagiku dan aku akan membalaskan dengan dia, yakni balasan yang banyak, tiada ditentukan kadarnya. Allah Ta'ala akan balaskan puasa dengan balasan yang tiada ditentukan kadarnya, tak terhinggalah. Kata Qil, kata setengah ulama, maknanya bahawasanya puasa itu terlebih kasih daripada segala ibadah kepada aku, dan ialah yang didahulukan pada aku daripada ibadah yang lain. Ini kata setengah ulama lah. Dan perceraian antara hadis Qudsi dan Al-Quran, bahawasanya Al-Quran diturunkan akan dia bagi melemahkan makhluk, mendatangkan seumpamanya dengan yang terlebih pendek surah persalahan hadis Qudsi, maka tiada ia melemahkan. Dan tiap-tiap daripada Al-Quran dan hadis jadi ibadah dengan membaca akan dia. Baca pun jadi ibadah tapi dengan betul lah, baca dengan betul. Meriwayatkan dia Tabrani, firman Allah Ta'ala pada barang yang dihikayatkan daripadanya oleh Nabi SAW, yakni tiap-tiap kebajikan dibalaskan dengan 10 ganda hingga 700 ganda, melainkan puasa, maka bahawasanya bagiku dan aku yang membalaskan dengan dia. Lebih lagi lah daripada 700 kali ganda. Itu kelebihan-kelebihan puasa. Mudah-mudahan kita dapat amalkan, terus semangat berpuasa dan sampai-sampaikan insya-Allah. Penting tuan-tuan kita cerita kelebihan puasa, sebab masih ada orang yang alah puasa ke kan, sampai dia buat lagu. Orang buat lagu apa? Ramadan tiba kan. Dia buat lagu apa? Tiba-tiba Ramadan, astagfirullahaladzim. Bunyi lawak kan, tapi elok ke macam tu? Kan? Dia kan macam alah dah Ramadan ke? Itu kadang tak perasan tu kan. Kita gelak memang kelakar lah kan. Tapi kalau dia betul-betul menghayati lagu tu, dia menghayati lagu tu. Menghayati lagu yang bagus lah kan, tapi menghayati lirik tiba-tiba Ramadan ke? Astagfirullahaladzim. Jadi mudah-mudahan dengan kelebihan-kelebihan hadis-hadis, kelebihan puasa ni tambah semangat lah. Jadi lagunya tak jadi macam tu lah. Ramadan tiba gitu je, tak mau tiba-tiba Ramadan Baik, saya tak ingat puasa sampai mana kita berhenti masa tu. Tak apalah, kita ulang je lah Ini 2021 ni dulu ni. Yang ni ke? Orang yang diluluskan berbuka biasa ni. Itu bukan. Tak apalah, kita ulang kaji je lah Surat 143. Ini kitab idaman penuntut pada menghuraikan yang usud ilmu fikih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya, penggal yang pertama. Ini ulama Johor lah. Penulis kitab-kitab suragama Johor dulu Jadi orang Johor berbanggalah, kita pun ada ulama juga Orang yang diluluskan berbuka. Asal hukum tiap-tiap orang Islam yang mukallaf, yang mukallaf ni siapa? Yang ada 5 syarat taklif dalam kitab Paku Iman. Yang pertama, akil, berakal. 2, baligh, cukup umur. 3, lahir selepas kebangkitan Rasul. Yang keempat, sihat pendengaran atau penglihatan sekurang-kurangnya. Salah satu ada pun dah mukallaf. Yang kelima, sampai ajaran Islam kepadanya. Jadi 5 ni dah ada, dia mukallaf, orang yang wajib menanggung dosa pahala. Baik, asal hukum tiap-tiap orang Islam yang mukallaf wajib mengerjakan puasa Ramadan. Tetapi keadaan manusia ada bermacam-macam. Ada yang sakit, ada yang tua, ada yang mengandung dan lain-lain hal. Oleh yang demikian, syarak
Syariat lah, agama Islam ada memberi kelonggaran, rukhsah, iaitu diluluskan seseorang itu berbuka puasa seperti berikut. Jeng siapa ni yang tak perlu puasa ni? Maknanya berbuka tu apa? Tak perlu berpuasa lah. Alif, yang pertama, orang yang sakit, kiranya ia berpuasa jadi mudarat yang sangat pada dirinya, diluluskan ia berbuka. Ini tak puasa. Kalau gastrik, tunggu dia gastrik lah baru berbuka. Selagi belum gastrik jangan. Ni nanti saya gastrik, nanti. Sekarang puasa dulu. Lepas tu kalau dia dah gastrik, Ustaz, dia ni time Ramadan je gastrik, Ustaz. Bulan lain tak gastrik, bulan lain makan. Gastrik tu tak makan. Memanglah bulan puasa sakitnya. Kita jangan tuduh-tuduh lah. Dah dia memang gastrik. Dan dia memang pergi hospital, doktor cakap memang gastrik. Bukan dia sendiri yang menggastrikkan dirinya. Jadi yang pertama, dia kena puasa dulu. Kalau dia dah sakit tu, gastrik tu, makna teruk. Kalau sampai tahap boleh mudarat lah, boleh sakit, boleh orang kata tak dapat mengerjakan ibadat, tak dapat nak bergerak sebagainya, diluluskan berbuka. Itu contoh. Kalau sakitnya macam gastrik tadi, kena puasa dululah. Orang yang sangat lapar dan sangat dahaga, kiranya ia terus berpuasa nescaya dapat susah yang tak tertanggung pada adat. Ini bukan sakit. Dia sangat lapar dan sangat dahaga, mungkin tak ada juadah untuk suhur. Suhur sahur, Ustaz, bahasa Arab asalnya suhur. Memang macam wuduk, perbuatan mengambil air sembahyang, wuduk. Air sembahyang tu waduk. Jadi suhur, perbuatan makan sebelum subuh. Makanannya tu sahur. Itu bahasa Arabnya lah. Tapi kita orang Melayu dah biasa sahur-sahur. Jadi dia tak sakit tapi sangat lapar dan sangat dahaga. Mungkin tak ada makanan untuk suhur, tak ada makanan untuk berbuka mungkin. Suhur makan aja pun lapar tengah hari. Lagi kalau tak makan. Macam isteri saya, dia tak boleh makan nasi, berat, tak boleh. Lagi lapar tengah hari nanti. Jadi dia minum susu kambing, gitulah, kurma ringan-ringan sikit. Jadi tengah hari dia tak lapar. Macam tu pula. Ada orang macam tu. Lain-lain orang lain-lain. Saya tak boleh, saya kena makan berat. Jadi tak berebut lah suhur tu kan. Baik, diluluskan dia berbuka. Sangat lapar dan sangat dahaga lah, kalau boleh bawa kepada jatuh sakit ke pingsan. Yang ketiga, orang yang musafir jauh 2 marhalah atau lebih, diluluskan ia berbuka. Tetapi kalau sudah lepas fajar, lepas subuh, hari itu baru ingat hendak musafir, tiada diluluskan ia berbuka. Kena musafir tu sebelum subuh. Bergerak musafir tu sebelum subuh. Lepas subuh tak boleh, kena puasa. Atas orang yang tersebut pada alif, ba dan ta, wajib qada puasa apabila ada kesenangan. Yang sakit tadi bila ada senang, qada. Yang sangat lapar, sangat dahaga, ada kesenangan, qada. Orang yang musafir tadi ada kesenangan, qada. Lepas Ramadan lah berqada. Orang tua dan orang yang sakit tiada harapan sembuh. Doktor kata ini 3 Jumaat ni. Contohlah. Itu anggaran doktor kan, dia kan dapat tahu kan. 3 Jumaat lama juga tu, 3 minggu kan. Ini 3 subuh. 3 subuh pula. Kan. Tengok apa doktor cakap tu, kira dia tahu kan bila anggaran tu lah, anggaran masa tu kan. Mereka lemah hendak berpuasa, sekira-kira jadi berbahaya pada adat, marah bahaya pada adat, pada kebiasaan. Mereka diluluskan berbuka, tak payah berpuasa, bahkan wajib atas keduanya fidyah. Ini tebus sahaja pada tiap-tiap sehari secupak makanan, dengan tiada wajib qada di atasnya. Secupak tu mana cari, Ustaz? Itu zaman Piramli dulu adalah Alibaba yang lapuk secupak. Sekarang nak cari, Ustaz, tengok filem tu balik, itu ukur macam tu boleh, Ustaz? Berapa besar ni kan. Setelah dikira-kira secupak ni, secupak Baghdad tak silap, lebih kurang 600 gram, lebih kurang 600 gram, setengah kilo lebih sikit lah, 600 gram. Satu hari satu cupak, maknanya kena sedekahkan pada orang miskin.
Itu fidyah puasa. Baik. Jim perempuan yang mengandung dan yang menyusukan bayi, sama ada anaknya sendiri atau menyusukan anak orang secara mengambil upah, ibu susuan atau secara sukarela, saudara tak apalah, saudara kan. Jika keduanya, yakni yang mengandung dan yang menyusukan bayi, takut jadi mudarat atas dirinya. Ini dia takutkan dirinya. Berpuasa nescaya hukumnya sama macam seperti orang yang sakit pada alif, kena qada, tiada fidyah. Tak perlu fidyah lah, qada sahaja. Ini dia risaukan dirinya, takut dirinya yang tak larat lah. Tetapi jika kedua orang menyusukan ni lapar, cepat lapar, sikit makan. Dia memang sebab dia susu dia, tenaga dia tu habis banyak keluar kan. Tetapi jika keduanya takutkan anak dalam perut jadi gugur dengan sebab berpuasa, bila dia puasa susu tak ada atau susu kering, takut anak dia gugur atau kurang kalau mengandung lah, bukan kalau mengandung belum ada susu lagi, maknanya dalam kandungan tu, tengah mengandung, takut gugur, dia tak makan, anak dalam perut pun tak makan. Baby dalam perut tu dia makan apa yang ibu dia makan. Jadi dia takutkan anak gugur atau kurang susu untuk bagi. Kalau dia menyusukan, takut kurang susu, wajiblah atas keduanya berbuka puasa, wajib qada dan fidyah pada tiap-tiap satu hari secupa. Jadi maknanya berdasarkan kerisauannya tu. Kalau risaukan dirinya sendiri, wajib qada, tak perlu fidyah. Tapi kalau risaukan dirinya dan risaukan anak dalam kandungan tu ataupun anak yang disusukan, wajib qada dan fidyah. Ikut pada niat dirinya. Perempuan yang haid dan nifas wajib berbuka dan wajib qada. Orang yang mabuk, yang pitam sepanjang hari dan yang gila dengan taksir, wajib atas mereka qada. Baik, kafarah puasa, masuk pada bab kafarah puasa. Melayu sebut kifarah, asal bahasa Arabnya kafarah. Dalam bab puasa ada 3 perkataan Arab yang selalu digunakan, iaitu qada, fidyah dan kafarah. Qada maknanya sudah maklum di sisi ramai, iaitu diperbuat luar daripada waktu. Fidyah maknanya tebusan atau ganti yang kurang, puasa yang kurang. Dan kafarah maknanya denda. Barang siapa membatalkan puasa bulan Ramadan dengan bersetubuh, sama ada masuk semua zakarnya ke dalam faraj atau kepala takuknya atau kadarnya sahaja pada orang yang putus takuk. Ada Ustaz? Ya mungkin adalah. Wajib atasnya qada puasa dan kafarah. Puasa tu wajib qada, lepas tu kafarah pula, iaitu memerdekakan seorang hamba yang mukmin dan yang sejahtera daripada cacat bekerja, sama ada laki-laki atau perempuan, yang sudah besar atau yang masih kecil. Mana cari dah tak ada hamba. Maka jika tiada upaya hendak mendapatkan sahaya, wajib asasnya puasa. Puasa je Ustaz, belum habis. 2 bulan, 2 bulan belum habis, berturut-turut. 2 bulan tu mungkin lagi kan, ada 11 bulan. Kita ambil lah setengah bulan. Berturut-turut tu yang tak boleh tu. Tak boleh setengah bulan, kena straight. Kena hari yang terakhir batal pula, ulang balik satu. Jadi hati-hati. Sebab tu digalakkan kalau baru nak kahwin, pilihlah tarikh tu hari raya. Satu hari raya pun tak apa. Mana ni dia baru kahwin. Tak faham lah. Dia beraya kat rumah, beraya kat rumah kan. Kalau boleh lah. Tapi kalau dah nikah, bukan ternikah lah, dah memang nak juga bulan Ramadan, kena jaga-jagalah. Ibadatnya mungkin lain lah. Orang tarawih, dia lain lah. Dia ibadatnya lain, dapat juga pahala. Zina tu dosa, suami isteri setubuh, dapat pahala. Ibadat orang lain. Ini tak datang tarawih, ibadat orang lain. Mungkin dia mengaji kat rumah. Buka Al-Quran, buka apa macam-macam, buka lah. Kan. Jadi bersangka baik. Andai kata siang hari tak tahan juga,
Macam mana ni? Kalau ni membatalkan dengan bersetubuh ni, batal satu, batal lah dosa, membatalkan puasa. Yang kedua kena kafarah pula. Nanti ada dia punya cara dia. Baik, dalam masa 2 bulan itu jika rongak 1 hari, nampak rongak bahasa orang Johor kan, sekali pun ada uzur, ada sebab ni, bukan tak ada sebab, bukan saja ada uzur seperti musafir atau sakit bukan siapa minta sakit kan, nescaya kena ulang dari awal semula. Kiranya tiada upaya hendak puasa disebabkan mudarat yang tidak tertanggung pada adat, nescaya wajib atasnya memberi makan. Dah cuba puasa, asyik terbatal je, tak cukup 2 bulan habis, sampai sampailah tahun seterusnya tu, maka wajib atasnya memberi makanan seperti beras yang memadai buat fitrah, macam zakat fitrah lah, seperti 60 cupak, sebanyak 60 cupak, 1 cupak 600 gram, kali dah dengan 60, 36, 360 gram. 60 gram sikit no. 600 gram 3,600 gram 3 kilo sikit no. Kali 60 36,000, 36 gram, kilogram lah. Betul. 60 kali 600, 60 kosongnya ada 1, 600 ada 3, jadi 36,000 gram, maknanya 36 kilogram. Mencongak gitu pagi-pagi ya. Baik. Kepada 60 orang fakir, bukan 36 kilogram tu pada seorang. 60 orang, satu orang 1 cupak. Ini kafarah. Ini kafarah. Orang terbeliak mata. Tapi dia ngangguk lah. Kafarah puasa. Yang miskin yang belajar lah. Yang tak belajar kafarah puasa yalah, ambil je kan. Yang belajar macam gini kan. Orang ni macam dia tengok baik, pada 60 orang fakir atau miskin, tiap-tiap seorang 1 cupak, nampak? 60 orang tu nak ngadap tu. Maka jika tidak ada upaya, tak larat atau tak mampu, juga tinggallah kafarah itu atas tanggungannya. Memang akan kena ada kesempatan, ada kesenangan, kena buat juga. Kemudian bila ada kemampuan, hendaklah ia berbuat. Kafarah itu boleh jadi gugur, boleh gugur kafarah ni. Tak perlu buat ni semua. Macam mana? Kiranya orang itu kena gila. Jangan pula ya Allah gilakan aku. Jangan pula doa baru kahwin, jangan doa gila. Atau mati pada hari bersetubuh, Allah, tak tahulah macam mana, tak berhenti ke, tak tahulah macam mana, tetapi tidak gugur dengan sebab musafir atau kena sakit. Dan kafarah itu jadi berbilang-bilang dengan sebab berbilang hari bersetubuh. Ramadan pertama dibatalkan dengan bersetubuh, Ramadan kedua jadi berbilang kafarahnya tu. Dia 2 bulan tu tak settle, tambah lagi 2 bulan. Setahun 12 bulan, 6 kali, 6 hari dia ni. Jangan tetapi tidak berbilang kafarah dengan bersetubuh berapa kali dalam sehari. Ini ilmu tuan kalau yang belum kahwin, ini untuk ilmu lah, pengetahuan. Kalau sehari itu banyak kali, tak dikira 1 kali kafarah je lah. Kataan faras itu maknanya lubang, sama ada lubang depan atau lubang belakang bagi perempuan atau laki-laki, dan sama ada lubang itu bagi manusia atau binatang. Kenapa binatang pun ni tapi ini ilmu lah, bukan untuk diamalkan. Untuk tahu sahaja keluar mani atau tidak, dan sama ada faras orang yang hidup atau yang mati. Jangan diamalkan. Ini tahu sahaja. Tiada kena kafarah atas orang yang kena masukkan zakat ke dalamnya. Ini perempuan tak kena kafarah, yang lelaki. Demikian juga tiada kena kafarah atas orang yang bersetubuh dengan lupa atau jahilkan haram bersetubuh dalam puasa Ramadan. Mungkin dia baru masuk Islam, dia tak tahu haram bersetubuh dalam bulan Ramadan. Dia baru belajar isteri itu halal, itu je dia belajar. Yang haram tu dia belum belajar. Contoh kan, orang baru masuk Islam.
atau orang yang dipaksa bersetubuh. Macam mana tu dipaksa lah, pistol kat kepala macam tu kan, tak kena kafarah. Sama juga tiada kena kafarah atas kanak-kanak dan orang yang tiada berniat puasa pada malam, orang yang musafir, orang yang sakit, jika keduanya ada ingat terkhas, yakni orang musafir dan orang sakit diberi kemudahan berbuka. Jadi bersetubuhnya itu dengan ada rukhsah, kelebihan keringanan, seolah-olah berbuka puasa. Dan juga jika bersetubuh dalam waktu yang disangkakan masih malam lagi, ingat belum masuk subuh, atau syak malam masih ada lagi atau tidak, atau sangkanya sudah masuk matahari dengan ijtihadnya, ingat dah maghrib, tiba-tiba belum masuk, semuanya itu tiada kena kafarah. Tiada kena kafarah orang yang bersetubuh sedang berpuasa yang lain daripada puasa dalam bulan Ramadan, puasa sunat ke, puasa apa ke, tak kena kafarah. Ataupun puasa wajib tapi selain bulan Ramadan lah, tak kena kafarah. Seperti puasa nazar, puasa berjanji dengan Allah Ta'ala, ya Allah, kalau aku dapat kerja ni sekian-sekian, ataupun aku periksa dapat straight A, aku nak puasa, puasa nazar, janji. Atau puasa kafarah, dia tengah puasa kafarah tapi dia batalkan dengan bersetubuh, tak kena kafarah lain. Dan qada, puasa qada pun tak kena kafarah, sekalipun qada itu daripada bulan Ramadan, qada Ramadan, tak kena kafarah. Apatah lagi tiada kena kafarah orang yang membatalkan puasanya dengan lain daripada bersetubuh. Dia batalkan puasa juga Ramadan tapi bukan dengan bersetubuh, dengan cara lain. Seperti makan dan minum, sekalipun ia bersetubuh terus berserta dengan makan itu sambil, orang Jawa kata berbarengan, serentak. Inilah caranya jalan mengelakkan daripada kena kafarah. Jadi kalau andai kata tak tahan suami isteri, contohlah bulan puasa ni lah kuat dia punya semangat dia, siang pula tu malam tak ada masalah, tak ada rasa apa-apa kan. Jadi caranya batalkan dengan makan atau minum, ataupun makanan tak ada, minuman tak ada, korek hidung ke, korek telinga ke, batalkan dengan cara lain, barulah jalan. Jalan besar, jalan-jalan. Haram tak? Haram tetap haram. Ni bukan saya nak mengajar membatalkan puasa, tidak. Ini andai kata tersepit masalah-masalah tertentu. Ilmu itu memberikan jalan. Jalan haram tak tu? Haram, tetap haram, cuma tak kena kafarah. Dosa kena taubat lah. Kena taubat sebab membatalkan puasa tu tak ada sebab yang munasabah. Kena qada puasa tu, kena qada, cuma tak kena kafarah. Baik, itu menipu Allah Ta'ala? Tidak, memang hukum tu pun daripada Allah Ta'ala. Membatalkan puasa dengan bersetubuh, begini hukumnya. Membatalkan puasa dengan selain bersetubuh, begini hukumnya. Jadi Allah Ta'ala beri hukum gitu, nak bezakan orang yang belajar dengan tak belajar lah. Orang yang belajar ni ada je jalannya. Alah, dia tu betul aja semua, orang lain semua salah pasal dia belajar. Yang salah ni pasal dia tak belajar, salah lah. Macam lesen kereta, langgar lampu merah, langgar ini, macam-macam dia langgarnya. Pasal apa? Dia tak belajar peraturan. Bila dia belajar peraturan, tak salah, semua tak salah. Ada dashcam pula tu, tunjuk je, mana salah saya, cuba mana? Nampak? Ya tak? Macam tu juga ilmu. Jika perempuan naik atas perut laki-laki yang tiada bangun zakatnya, digenyih-genyih dan digumpalnya laki-laki itu, ni saya baca kitab tuan-tuan, bukan saya ubah ni, memang macam tu. Hingga terair, ini keluar mani, tiada kena kafarah atas laki-laki itu kerana tidak ada perbuatan daripadanya. Laki tak kena kafarah kalau perempuan yang mulakan. Baik, fidyah puasa. Kuliah subuh pula tu ustaz buka cerita ni, saya bacakan ni. Kalau kuliah maghrib tu tak apa lagi, dah maghrib. Baik, fidyah puasa. Barang siapa meninggalkan puasa yang wajib, sama ada puasa Ramadan atau puasa nazar atau puasa kafarah, dengan ada keuzuran, belum sempat ia qada seperti sakit yang berkekalan hingga mati, tiadalah ia berdosa dan tiada kena fidyah atasnya. Iaitu yang meninggalkan puasa yang wajib, puasa nazar, puasa kafarah,
dengan ada keuzuran, ada sebab. Belum sempat qada dah meninggal dunia, tak kena tak berdosa dan tak kena fidyah. Dan jika ia meninggalkannya dengan tiada uzur, tak ada sebab, tiba-tiba ia mati sebelum sempat mengqadanya, hendaklah dikeluarkan fidyahnya oleh warisnya, ahli keluarganya. Itu sebab kena sampaikan ilmu pada waris kita, isteri, anak-anak. Dia ambil daripada pusaka satu cupak makanan, seperti beras pada tiap-tiap satu hari. Ini kalau ilmu diturunkan ataupun kita hantar kepada anak-anak kita atau isteri kita kepada orang yang berilmu lah, belajar ilmu agama. Kalau tak belajar, habis semua sekali, selamat hartanya. Tak ada pusakanya, habis licin. Tak ada untuk fidyah, tak ada. Fidyah apa tu? Habis. Jadi penting, selain tinggalkan harta, ilmu. Kalau tinggalkan ilmu saja, tak ada harta pun boleh juga, cuma susah sikit lah hidup dia kan. Kalau dua-dua lagi bagus, ilmu dan harta, kan. Atau dipuasakan untuknya oleh kerabatnya, ni lagi bagus, sanggup. Puasa untuk dirinya pun lepas, dia puasakan untuk ahli keluarga dia meninggal dunia, bapa dia ke, mak dia ke, kan, atau isteri dia ke, atau suaminya ke, atau anaknya, kan. Dia puasakan, sekalipun bukan waris, kawan baik, ni nama best friend forever. Tak, kau sanggup tak nanti kalau aku ni kau puasakan untuk aku, insya-Allah. Sampai tahap macam tu. Nama best friend forever, brothers semua. Ya tak? Tahap macam tu. Bukan waris ni, kawan baik je. Kawan tu pun tak berapa baik sangat. Dia dah meninggal dunia baru tahu, ini kawan baik aku. Baru dia tahu. Kat dunia bukan main, kita brothers konon. Suruh puasakan apa nama ni, fidyah. Puasakan. Aku nak puasa sebulan Ramadan pun kau memang payah nak puasakan untuk orang, kan. Begitu juga macam sembahyang, fidyah sembahyang, tapi itu bab lain lah. Saya teringat bab fidyah sembahyang, kan. Dulu ada diupahkan imam atau bilal atau indikasi masjid lah untuk fidyah sembahyang. Makna macam mana? Diupahkan untuk sembahyangkan, bukan sembahyangkan, dia sembahyang untuk si mati. Upahkan lah. Upah jangan RM1. RM1 insyaAllah. Nanti kalau saya ada free, insyaAllah. Tunggu saya call lah. Sampai kiamat tak call. Ya tak? RM1. Cuba RM5. Satu rakaat RM1 kan. 4 rakaat RM4. Itu pun InsyaAllah juga. Kalau satu rakaat RM10, terus on the spot, ya tak? Tapi nanti jadi lain pula. Ni orang kaya je boleh fidyahkan sembahyang. Jadi macam tu pula, kan. Di atas niat lah. Atas niat. Jadi niat biar betul lah, nak tolong ahli keluarga. Baik. Sekalipun bukan waris, atau orang lain yang diwasiatkan oleh si mati, atau dengan izin waris bila tiada wasiat. Orang yang wajib atasnya qada puasa Ramadan jika dilambat-lambatkan dengan tiada uzur, tiada sebab hingga masuk bulan Ramadan yang lain, wajib atasnya fidyah pada tiap-tiap satu hari satu cupak makanan lain daripada qada. Qada lain, fidyah lain. Ini jika setahun. 2 cupak jika 2 tahun. Dia jadi berganda. Bukan didarab, maknanya berganda, tambah. Demikianlah seterusnya, berulang-ulang cupak dengan berulang-ulang tahun. Jadi maknanya 1 tahun 1 cupak. Tak dikontok sampai ke tahun seterusnya, jadi 2 cupak. Tahun ketiga tak dikontok juga, jadi 3 cupak. Jangan 2 kali 2 jadi 4 cupak, tak, 3 cupak, ditambah. Fidyah sembahyang, masuk juga bab fidyah sembahyang. Orang yang mati ada meninggalkan sembahyang yang wajib dan iktikaf yang wajib, tiada dituntut atas waris. Macam mana iktikaf yang wajib? Contoh dia kata, kalau aku dapat kahwin dengan si fulanah binti fulan,
aku nak iktikaf satu malam. Dia tak dah dapat kahwin dengan fulanah tu, tapi tak dapat dia belum iktikaf, meninggal dunia, dapat kahwin satu hari contoh. Jadi itu iktikaf wajib lah. Tiada dituntut atas waris berbuat apa-apa fidyah untuknya di sisi pendapat ulama yang muktamad. Ini kaul yang muktamad lah, pendapat yang diperpegangi, yang kuat, kerana tiada hadis menyuruh berbuat demikian. Kata setengah ulama yang lain, boleh disembahyangkan untuknya atau diiktikafkan untuknya, yakni dikodokkan oleh orang lain. Ini dikata sini nota kakinya, masa saya bekerja, pengarang kitab ni kata, menjadi kerani mufti Johor sejak tahun 1934 hingga 1945. Allah yarham Datuk As-Sayyid Alawi bin Tahir Al-Haddad Mufti. Saya lihat banyak orang, yakni waris-waris semati, mengupah orang mengerjakan sembahyang, yakni mengkodokkan sembahyang bapaknya atau ibunya. Melalui Allah yarham itu bagi disampaikan kepada imam-imam, sahabatnya atau kawan-kawan baik dengan beliau, upahnya ikut persetujuan kedua-dua pihak, pihak yang mengupah dan pihak yang hendak mengerjakan sembahyang. Terkadang ada yang 20 sen pada satu sembahyang dululah masa itu, dan ada yang lebih tahun 34 sampai 45 lah, dan ada yang kurang sedikit. Jadi satu hari 5 sembahyang bolehlah diagak berapa ringgit satu tahun. Saya percaya Allah yarham itu meluluskan kerja ini ialah menurut kaul yang kedua ini, pendapat yang dhaif. Dan pada pendapat saya, jika hendak dipilih buat ini, lebih baik daripada kenduri-kenduri, sama ada daripada duit pusaka atau duit sendiri. Sebaliknya, jika ada cukup wang buat kedua-duanya, bagus juga kerana muru'ah. Orang Melayu kata maruah. Jadi satu nama, satu fidyah lah. Maksudnya subuh satu cupak, zuhur satu kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak satu hari itu 5 cupak lah. Satu orang, satu nama. Tak boleh. Sorry. Hukum macam tu lah. Hukum macam tu. Yang ini no kompromi. Baik. Tapi itu kalau yang belah, kalau muktamad tak ada fidyah sembahyang. Itu bab fidyah sembahyang, bab fidyah puasa ada. Ada kaul lain pula yang meluluskan ditebus dengan fidyah pada tiap-tiap satu sembahyang secupak makanan, dan pada tiap-tiap satu hari satu malam iktikaf secupak makanan. Menurut pengarang Matlabul Badrain, katanya tidak mengapa, ini bolehlah ditaklid kaul ini, pendapat yang lemah ini, kerana Asy-Syaikh As-Subki ada memberi fidyah untuk ibunya. Katanya lagi, jika bertaklid mazhab Hanafi pada fidyah sembahyang yang masyhur itu lagi lebih elok, yakni mungkin maksudnya boleh ditukar dengan harga beras. Kita tak beli beras, kita bagi duit lah, dan bayar dengan duit, yakni fidyah dengan duit sahaja. Caranya macam mana? Biasa kalau fidyah ni sama ada puasa atau sembahyang dah dikumpulkan, kalau mampu kumpulkan semualah. Maknanya kalau puasa tadi tu satu hari satu cupak, 30 hari 30 cupak lah. 30 cupak tu kalau beras, dikumpulkan beras, beri kepada fakir miskin. Ini fidyah puasa si fulan. Satu orang sebut si fulan bin fulan atau si fulanah binti fulan. Kalau tak mampu nak kumpulkan semua, contohnya dia nak fidyahkan lebih daripada setahun lah contohnya, jadi dia hanya mampu 1/10 je sediakan. Contohnya contoh dia tukar duit. Dia dah kira-kira fidyahnya sama ada sembahyang atau puasa tadi, katalah 10,000, dia cuma sediakan 1,000. Jadi macam mana caranya? Cari orang fakir atau miskin yang belajar, jangan yang tak belajar, susah nanti. Jadi cakap pada si fakir atau miskin, ini fidyah sembahyang atau puasa si fulan bin fulan, aku terima. Dia pun aku terima, aku hadiahkan kepada engkau. Orang miskin atau fakir tadi tu RM1,000 dia hadiahkan semula pada kita. Dia hadiahkan ikhlas, bukan cakap kau nanti kau hadiahkan dia, bukan. Tapi kita ceritalah, aku ni tak mampu fidyah waris aku ni 10,000, aku ni ada 1,000 je, jadi aku nak buat fidyah puasa atau sembahyang. Yang fakir atau miskin juga fahamlah, dia faham.
Antara dua lah tu, faham ataupun inilah peluang aku. Sebab apa? Kalau lah andai kata kita cakap ni fidyah puasa atau sembahyang fulan bin fulan bagi, aku terima, lepas tu dia balik, Assalamualaikum, dia terus balik, itu hak dia. Itu sebab cari yang berilmu lah, yang belajar. Fakir miskin yang ada ilmu, yang belajar, yang boleh tolong lah. Cuma kita tak boleh letak syarat, ni aku dah bagi kau, kau jangan tak hadiahkan balik. Kau jangan, tak boleh. Itu hak dia. Kalau dia buat janji macam tu, dia tak jadi fidyah. Itu sebab ada orang yang buat fidyah ni, dia tolak tarik macam tu. Tapi niatnya macam mana? Yang nak buat fidyah tu, ini fidyah si fulan bin fulan, yang fakir atau miskin aku terima, aku hadiahkan semula pada engkau. Jadi 10 kali dapatlah 10,000 tu. Faham tuan-tuan Lepas tu last kali tu kalau dia hadiahkan balik, alhamdulillah. Jangan pula yang okey, Assalamualaikum, yang kau buat fidyah pula boleh. Lopong yang fakir miskin tu. Asam betul. Kau dah tak tolong aku, sikit pun tak bagi. Tak. Yang bagusnya bagi teruslah. Kan? Tak apa, yang ni awak ambil terus. Tak apa, tak payah hadiahkan saya macam tu. Ataupun ambil yang selain daripada 1,000 ke kan. Dah tolong kita kan. Jadi begitulah ceritanya. Dah 7 suku tuan. Saya pun ada hal ni, ada urusan sekolah, dia nak buat program kempen seorang sekampit beras. Kalau kota tinggi bawah Habib lah. Jadi mudah-mudahan cukuplah kadar ni beberapa perkara mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allah